Salam sejahtera, anda sedang menonton Agenda Awani Asia dan sudah tentu ini adalah ruang dan juga platformnya untuk kami bawakan diskusi berkaitan dengan perkembangan dan juga isu semasa di peringkat Asia. Selain pada kita melihat kepada topik ataupun perbincangan pemulihan pasca pandemik, kesihatan dan juga ekonomi, kita juga ingin memberi tumpuan di platform yang sama ini untuk memberi diskusi berkaitan dengan isu kemanusiaan. Yang saya maksudkan ialah apabila kita bercakap tentang perkembangan semasa di peringkat Asia ini cukup luas, bukan sahaja kita melihat kepada perkembangan di Asia Timur, tetapi ada perkara-perkara dan juga berkaitan dengan isu kemanusiaan, khususnya membabitkan jenayah perang di Timur Tengah ataupun di Asia Barat secara khususnya yang perlu kita juga beri tumpuan. Kerana baru-baru ini dimaklumkan di tebing barat sahaja dilaporkan sekurang-kurangnya 85 rakyat Palestin maut pada tahun ini, iaitu setakat bulan Ogos, sekaligus menjadikan angka tertinggi yang pernah direkodkan sejak 2016, iaitu walaupun tahun 2022 masih lagi berbaki 4 bulan. Dan dilaporkan tentera rejim Israel bagaimanapun yang mana mereka mendakwa kematian yang berlaku ketika serbuan hanya melibatkan anggota militan dan juga individu yang melontarkan batu ke arah pasukan tenteranya, tetapi kalau direkodkan laporan dan juga rekod yang lain, angka kematian yang direkodkan bukan sahaja suspek yang didakwa oleh tentera rejim, tetapi melibatkan orang awam ataupun mereka yang tidak bersalah menjadi mangsa terhadap konflik keganasan ini. Jadi untuk waktu dan juga pada malam ini, kalau boleh saya nak bersama dengan pertama Encik Khalid Jimat. Encik Khalid Jimat adalah pengurus penyelidikan dan juga advokasi humanitarian Care Malaysia MyCare, dan juga seorang lagi adalah Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan kumpulan media Cina CMG. Zhang Hong, kalau boleh saya nak mulakan dulu dengan Encik Khalid Jimat. Encik Khalid, mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan, baru-baru ini beberapa minggu lepas sekali lagi kita dimaklumkan juga telah pun dilaporkan di peringkat dunia berkaitan dengan serangan yang dilakukan oleh tentera rejim Israel. Mungkin ada perkembangan terkini ataupun gambaran situasi semasa yang boleh dikongsikan pada waktu ini. Baik, terima kasih Fauzi, terima kasih Surah Awani di atas jemputan. Kalau kita melihat kepada serangan yang terbaru berlaku baru-baru ini di Gaza, ia merupakan satu lagi episod serangan ke atas rakyat Palestin, khususnya di Gaza, yang merupakan rentetan sebenarnya daripada serangan tahun lepas. Sebab serangan ini dia ada pertalian dan ada sangkut paut dengan apa yang berlaku sejak 2 menjak ini. Saya boleh katakan bahawa serangan di Gaza baru-baru ini merupakan reaksi Israel ke atas kebangkitan rakyat Palestin yang semakin lama semakin jelas dan besar. Sebab kalau kita lihat tadi Fauzi sebut tentang statistik kan, pembunuhan yang berlaku di tebing barat sahaja sudah lebih daripada 50 orang, yang menunjukkan bahawa hari ini penentangan itu tidak hanya terhad sahaja daripada Gaza, tapi juga termasuk di tebing barat. Dan ini sebenarnya telah bermula sejak daripada beberapa tahun kebelakangan ini, di mana apabila berlakunya meningkatnya jumlah provokasi daripada kumpulan ekstremis Zionis yang khususnya disebut sebagai religious Zionism. Mereka ini banyak melakukan provokasi ke atas kawasan-kawasan di tebing barat, khususnya ke atas Masjid Al-Aqsa. Dan kita melihat kemuncaknya pada tahun lepas bila berlakunya pencerobohan ke atas Masjid Al-Aqsa ketika bulan Ramadan dan mencetuskan apa yang berlaku peperangan ke atas Gaza tahun lepas. Dan ia berterusan sebenarnya sampai hari ini, dan kita boleh melihat sebenarnya setiap kali berlakunya apa kita panggil escalation, ia akan timbul ketika berlakunya perayaan kaum Yahudi. Contoh macam tahun lepas ketika berlaku Passover. Tahun ini pun Passover berlaku pun masih ada keganasan yang berlaku. Dan serangan terbaru ini berlaku disebabkan perayaan Tisha B'Av, yang mana orang-orang Yahudi meraihkan memperingati kerosakan atau kemusnahan kuil lama mereka yang dikatakan berada di tapak Masjid Al-Aqsa pada hari ini. So kita melihat ada dua pertemuan di antara kumpulan-kumpulan penentang Palestin, kebangkitan rakyat Palestin, dan kedua adalah meningkatnya jumlah provokasi daripada kumpulan religious Zionism ini.
Dan of course yang faktor ketiga adalah faktor ketidakstabilan politik di Israel pada hari ini. Kalau kita melihat sejak kebelakangan ini politik di Israel sangat tidak stabil dan masing-masing pihak cuba untuk memenangi hati rakyat Israel dalam arti kata mengambil contoh serangan-serangan ini sebagai alat politik mereka untuk mengatakan mereka lah yang lebih layak untuk memerintah di Israel pada hari ini. Dan kita lihat memang selalunya kalau setiap kali menjelang pilihan raya akan berlaku escalation di Palestin. So itu kita melihat kebelakangan ini penentangan tidak hanya terhad ke atas Gaza tapi juga termasuk di tebing barat. Encik Khalid, mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan bagaimana boleh kita fahami tentang kalau kita bercakap tentang serangan Israel ini seolah-olah boleh disifatkan sebagai rutin bulanan, rutin tahunan yang dilakukan oleh rejim. Tadi disebutkan sebagai provokasi dan apabila berlakunya provokasi adalah reaksi daripada pihak yang satu lagi. Mungkin boleh dikongsikan bagaimana taktik ataupun yang provokasi yang boleh disifatkan sebagai rutin oleh rejim ini akhirnya bagaimana dapat mengubah sentimen dan juga persepsi masyarakat global tentang apa yang berlaku khususnya sama ada di Gaza ataupun di Timur Barat apabila kita bercakap tentang isu Israel dan juga Palestin ini. Baik, kita hakikat sebenarnya yang kita perlu tahu, yang kita maklum adalah Palestin ini dijajah oleh Israel sejak tahun 1948. Jadi latar belakangnya adalah penjajahan yang berterusan yang berlaku. Dan pastinya of course disebabkan di peringkat antarabangsa sudah ada pengiktirafan ke atas kewujudan negara Israel. Tapi malangnya belum lengkap lagi pengiktirafan ke atas sebuah negara Palestin. Jadi ia menyebabkan berlaku pertembungan yang mana rakyat Palestin berterusan menuntut kemerdekaan negara mereka dan di pihak yang sama Israel akan menggunakan alasan mereka bertentangan dengan rakyat Palestin ini adalah sebagai mempertahankan diri mereka dan mempertahankan kedaulatan negara mereka. So sebab itu kita lihat pertentangan ini berterusan berlaku. Of course serangan-serangan yang kita lihat di Gaza contohnya ataupun intifada yang berlaku di Tebing Barat, di Palestin sebagainya, itu adalah reaksi-reaksi highlight yang kita nampak the upticks of penentangan yang berlaku. Jadi sebab itulah hari ini bila kita melihat dia nampak agak janggal sebab Zionis ini, Israel ini dia dilihat sebagai apa yang disebut sebagai negara kolonial di zaman era moden ini. So sangat janggal keadaannya dan menyebabkan antara taktik yang digunakan oleh Israel pada hari ini, of course yang pertama adalah mereka menggunakan alasan mereka mempertahankan kedaulatan negara mereka, kewujudan mereka sebagai sebuah negara. Yang kedua adalah mereka menggunakan taktik apa yang dipanggil sebagai mereka mengawal, mereka bukan menyelesaikan masalah tapi try to control the conflict seolah-olah mereka boleh tidak ada penyelesaiannya tapi boleh dikawal. Sebagai contoh, apabila mereka menyebutkan contohnya mereka konsisten dengan idea two-state solution, penyelesaian dua negara. Ini bagi saya peribadi ini adalah satu idea yang usang, satu idea yang sebenarnya telah gagal. Sebab kalau kita melihat antara bila tercetusnya two-state solution ni adalah bila berlakunya perjanjian Oslo 1993. Hari ini kita dah 2022. Dah hampir 30 tahun. Tapi two-state solution ni tidak menghasilkan apa-apa natijah hasil apa-apa sekalipun. So saya melihat ini sebagai satu propaganda, sebagai satu taktikal Israel untuk menyatakan bahawa di peringkat antarabangsa ada usaha untuk mencapai perdamaian. Tapi sebenarnya itu sekadar buah mulut sahaja dan tidak ada action yang betul-betul jelas untuk memastikan keamanan itu tercapai. So kita melihat ini lebih kepada delay taktik, lebih kepada untuk try to solve the problems but not really solving the problem. Sebab tu hari ini kita melihat antara sebab kenapa Israel boleh bertahan sampai hari ini disebabkan mereka menggunakan polisi apartheid. Hari ini Israel sedang berusahalah untuk menangkis semua dakwaan apa yang mereka buat di Tebing Gaza, apa yang mereka buat di Tebing Barat, di Gaza dan sebagainya bukanlah apartheid. Tapi inilah sebenarnya yang berlaku. Kalau mereka pada hakikatnya itulah yang berlaku. Sebab itu kita lihat ada laporan daripada
agensi UN sendiri, ESCWA pada tahun 2017 yang menyebutkan sajalah bahawa apa yang dilakukan oleh Israel di tebing barat di Gaza adalah apartheid. Dan baru-baru ini kita melihat telah ada pun laporan-laporan daripada Amnesty International, daripada Human Rights Watch yang berkata benda yang sama, bahawa Israel sedang melakukan apartheid di Palestin. So itulah yang berlaku pada hari ini yang kita menyebabkan penyelesaian ini tak sampai kepada apa yang sepatutnya berlaku lah. Zahong mungkin boleh bantu kita fahami tentang apabila kita bercakap tentang isu Israel dan juga Palestin ini, bukan ia melebihi ataupun melepasi rentas isu keagamaan. Malah pada satu event ataupun pada satu majlis, wakil tetap China di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Zhang Jun menyuruh untuk masyarakat antarabangsa bertindak secara substantif untuk bantu menyelesaikan isu Palestin secepat mungkin. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan Zahong tentang pendirian yang diambil oleh China apabila kita bercakap tentang perlunya kedamaian apabila membabitkan konflik antara dua negara ini, Palestin dan juga Israel ini. Okay, terima kasih. Ya, terlebih dahulu saya nak mengambil peluang ini untuk menyambut itu Hari Kebangsaan Malaysia. Kita tengok kalau Malaysia dan China kita sudah mewujudkan kemerdekaan selepas Perang Dunia Kedua, tapi di dunia ini masih ada banyak tempat mereka masih berjuang untuk kemerdekaan diri, macam di Palestin. Ya, kita tengok kalau kali ini setelah konflik berlaku, kebetulan China merupakan pengerusi Majlis Keselamatan PBB dan segera memanggil mesyuarat yang cemas untuk membincangkan isu tersebut. Dan sebenarnya Zhang Jun sudah membentangkan pendirian China. Boleh dikatakan berulang kali menegaskan pendirian China, iaitu meskipun sekarang mungkin kedua-dua pihak sudah mencapai perjanjian untuk gencatan senjata, tapi gencatan senjata sementara ini bukanlah penyelesaian muktamar, bukanlah satu penyelesaian adil dan menyeluruh. Dan satu lagi, mungkin negara barat atau negara lain juga pernah menyediakan bantuan kemanusiaan kepada Palestin, tapi bantuan kemanusiaan ini tidak boleh menjadi ganti rugi kepada krisis kemanusiaan yang menyeluruh di kawasan tersebut. Ketiga, iaitu pendirian atau sikap satu dua negara mengenai isu di Asia Barat ini tidak boleh mewakili itu penyelesaian atau perjanjian yang dicapai oleh masyarakat antarabangsa. Satu dua negara saya rasa ini sudah cukup jelas, itu maksudnya Amerika Syarikat. Kita tahu sebenarnya siapakah yang mengganggu pelaksanaan plan dua negara. Dulu Profesor katakan kalau plan dua negara sudah menjadi usang. Mengapa? Justru kerana sudah 30 tahun tidak dilaksanakan dengan secara berkesan. Bahkan kalau Palestin dia kedaulatannya dan keutuhan wilayahnya boleh dikatakan terus terjejas. Kalau kita lihat wilayah yang ditetapkan dalam plan dua negara, wilayahnya jauh lebih luas berbanding sekarang, dan sekarang dia sudah menjadi semakin kecil dengan pencerobohan dari pihak Israel. Oleh itu, siapa yang menjadi pendalang, siapa yang menyokong sebenarnya Amerika Syarikat. Justru seperti baru-baru ini, kalau wakil dasar diplomatik dari Kesatuan Eropah dia diwawancara oleh media dari Spanyol. Dan ada wartawan tanya kepadanya mengapa Kesatuan Eropah nampaknya ada dua standar terhadap isu Ukraine dan isu Palestin. Pihaknya katakan memanglah kalau ada dakwaan macam ini, tapi sebenarnya menurut beliau hubungan antarabangsa adalah dua standar. Macam mereka benar-benar memberi tumpuan kepada isu di Ukraine. Tapi kalau macam penduduk di Gaza, meskipun macam mereka hidup dalam satu penjara yang besar, tapi ini bukan hal bagi Kesatuan Eropah. Bahkan dia secara terus terang katakan penyelesaian masalah Palestin tergantung kepada sikap Amerika Syarikat. Jadi ini sudah cukup jelas. Siapa yang mengganggu atau menjadi punca kekacauan sekarang yang berterusan begitu panjang hingga sekarang, itulah Amerika Syarikat. Jadi kalau kita pun boleh lihat, kalau dua standar ini sama ada PBB dengan platform PBB ini boleh menyelesaikan. Saya rasa sekarang sudah ada satu trend yang semakin memburuk, iaitu kalau pihak Amerika Syarikat atau negara barat mereka nak menggunakan platform PBB ini, dia langsung
dengan nama PBB saja. Kalau dia tak mahu menggunakan PBB ini, dia langsung mengetepikan PBB. Dia sendiri mengambil tindakan. Inilah merupakan satu, saya rasa, unsur mengapa hingga sekarang masalah di Asia Barat hingga sekarang belum diselesaikan. Encik Khalid, begitu signifikan apa yang disebutkan oleh Zah Hong pada awal tadi. Kalau di Malaysia dan juga China mungkin ada sedikit persamaan, kita meraihkan kemerdekaan selepas Perang Dunia Kedua, tetapi bagi sesebuah negara yang lain, kemerdekaan itu begitu sukar untuk dinikmati. Merujuk kepada apa yang disebutkan oleh Zah Hong, mungkin boleh dikongsikan apabila kita bercakap tentang isu Palestin dan juga Israel ini, bukan tak ada usaha daripada Malaysia ataupun negara-negara Islam yang lain, desakan dan juga mungkin suara yang lantang daripada Malaysia secara khususnya telah pun dilakukan. Adakah usaha-usaha ini masih belum lagi memadai ataupun belum lagi mencukupi, dan apa sebenarnya solusi yang perlu dilakukan untuk setidak-tidaknya meredakan apa yang berlaku pada ketika ini? Baik, terima kasih Fauzi. Seperti mana yang Mr. Zah Hong sebut tadi, bahawa memang di belakang apa yang berlaku pada hari ini, penerusan kezaliman yang berlaku disebabkan adanya kita panggil abang besar kepada Israel, iaitu Amerika Syarikat. Dan memang satu benda yang sangat bermasalah apabila idea penyelesaian two state solution ni dimonopoli oleh Amerika Syarikat, sedangkan kita tahu Amerika Syarikat adalah penyokong kuat kepada Zionis Israel. So ia menyebabkan ia jadi satu masalah lah apabila orang tengah ini telah berpihak daripada peringkat awal lagi. Dan pastinya seperti mana yang Hafiz sebut tadi, desakan-desakan yang dibuat. Saya sebutkan tadi tentang adanya laporan-laporan yang jelas tentang polisi apartheid Israel ke atas Palestin. Laporan-laporan yang ditutup, bahkan digugurkan daripada awam. Dan kita melihat bagaimana pada tahun 2009 selepas serangan Israel ke atas Gaza, telah ada pun laporan khusus Goldstone Report yang mana menjelaskan, meneraikan jenayah-jenayah perang yang dilakukan oleh Israel. Tapi laporan ini akhirnya terpaksa dimansuhkan. Dan kita melihat bahawa ada juga usaha-usaha untuk di peringkat PBB, banyak resolusi PBB yang mana diveto oleh Amerika Syarikat, yang menyebabkan ia tak dapat dilaksanakan. Dan kalaupun Amerika Syarikat tak veto, mereka abstain ataupun berkecuali, kebanyakan resolusi ini tidak ada mekanisme untuk memastikan ia dilaksanakan. Itu masalah paling besar sekarang ni di PBB. Dan kita melihat ada juga usaha untuk membawa pemimpin-pemimpin Israel yang melakukan jenayah perang ni ke ICC. Tapi malangnya terlalu banyak birokrasi yang menyebabkan sampai hari ini tidak ada satu pun pendakwaan yang telah berjaya dilaksanakan dan dilakukan sebarang penyiasatan. Dan kalaupun nak dimulakan penyiasatan, akan berlakulah proses lobby-melobi yang menyebabkan banyak para penyiasat yang telah dilantik ini sama ada dipindahkan ataupun diberhentikan jawatan dan sebagainya. So desakan-desakan ni ada, Fauzi, ada. Tapi masalahnya ia tidak sampai kepada apa yang diinginkan. Disebabkan berlakunya proses lobby-melobi ini dan proses bagaimana untuk menggagalkan semua desakan ini. Sebab itu saya berpandangan bahawa ada sekurang-kurangnya 3 perkara yang kita boleh lakukan untuk memastikan apa yang diinginkan ini berjaya dilaksanakan. Yang pertama adalah saya kira dunia sudah perlu untuk melupakan dan meninggalkan idea two state solution. Itu pandangan saya pribadi, dan kebanyakan aktivis Palestin sekalipun, para akademik telah mula mengatakan bahawa idea two state solution ni sudah defunct, dia tak boleh dilaksanakan. Tadi Mr. Hong sebutkan bagaimana kawasan-kawasan yang sepatutnya menjadi negara Palestin semakin lama semakin kecil. Dan kita melihat idea Trump kan tentang Trump punya idea untuk mewujudkan negara Palestin itu memang sangat tak praktikal langsung. So kita melihat bahawa two state solution sudah tidak boleh dilaksanakan. Sebab itu perlu ada usaha
untuk menukar dan mengkritik idea ini, bahkan untuk memulakan langkah untuk mengambil dan mendakwa Israel di bawah jenayah perang dan jenayah apartheid. Sebab apartheid ini, kalau di peringkat antarabangsa, dia ada instrumen yang sangat jelas. Ada konvensyen yang telah ditandatangani oleh banyak negara, ada instrumen-instrumen undang-undang antarabangsa yang boleh digunakan untuk mendakwa Israel atas jenayah apartheid. Sebab tu hari ini kita melihat telah ada usaha yang lama sebenarnya yang dipelopori oleh kumpulan, kalau kita boleh dengar, gerakan BDS, Boycott, Divestment and Sanction, yang ingin membawa Israel ke Mahkamah Antarabangsa untuk mendakwa Israel atas jenayah apartheid dan untuk mengenakan apa yang pernah dikenakan ke atas Afrika Selatan ke atas Israel. Hanya dengan tindakan-tindakan yang jelas seperti ini, Israel akan mula untuk mengendurkan apa yang mereka lakukan ke atas rakyat Palestin. Dan saya melihat ini ada potensinya. Sebab hari ini orang dah mula meninggalkan perbincangan tentang two-state solution. Orang berbicara tentang one-state solution. Maksudnya apa? Seluruh tanah Palestin itu untuk kesemua siapa-siapa yang berada dalamnya. Sama ada di Arab Palestin ataupun di orang Yahudi Israel. Yang penting adalah bahawa semua pihak bersedia untuk berdamai sesama mereka. Hari ini, cubaan untuk memisahkan negara tak akan berjaya. Cubaan untuk meneruskan polisi apartheid tidak akan berjaya. Yang akan berjaya hanyalah sekedua pihak mahukan keamanan. Dan hari ini, ia akan berjaya sekiranya Israel betul-betul melaksanakan demokrasi seperti mana yang mereka dakwa. Dan kita melihat baru ini ketika mereka gagal membentuk kerajaan, berlakunya mereka meminjam sokongan daripada parti Arab di Israel untuk membentuk sebuah negara. Maksudnya ada sebenarnya peluang untuk benda ini berlaku. Tapi malangnya disebabkan idea Zionism itu masih lagi menguasai kerajaan Israel, menjadikan ia masalah. Saya melihat seperti mana yang telah dicadangkan oleh seorang profesor sejarah Israel sendiri, iaitu Ilan Pappé. Dia mengatakan bahawa sebenarnya kalau kita berjaya menjatuhkan rejim Zionis di Israel, ada peluang untuk kita mewujudkan sebuah kerajaan yang lebih inklusif untuk semua pihak, sama ada Muslim, Yahudi maupun Kristian di Palestin. Baik, Tuan Fazli. Zahon, mungkin secara ringkas sebelum saya nak kembali kepada Encik Khalid, sebab kita sentiasalah tak cukup masa di platform Agenda Wani Asia ni. Zahon mungkin boleh kongsikan apa solusi dan mungkin cara penyelesaian yang terbaik yang boleh ditawarkan daripada China, itu yang pertama, dan apa mungkin cadangan yang boleh dikongsikan apabila kita bercakap tentang mewujudkan kedamaian di peringkat serantau ini. Zahon. Ya, sebenarnya kita tengok meskipun fungsi PBB sudah terjejas oleh satu dua negara, tapi kita masih perlu tengok ini masih merupakan satu platform yang paling pragmatik untuk menyelesaikan berbagai isu antarabangsa punya. Dan kita boleh tengok kalau Amerika Syarikat atau macam pengikutnya Britain, dia selalu berusaha untuk memecahkan macam Rusia atau China dari anggota tetap Majlis Keselamatan PBB. Mengapa? Kalau begitu, hanya satu suara saja di PBB. Jadi PBB menjadi satu pertubuhan antarabangsa yang ditalangi oleh pihaknya sahaja. Jadi oleh menghalang berlaku trend macam ini, kita perlu menambah itu fungsi PBB untuk sebagai satu platform multilateral untuk berbagai pihak. Semuanya boleh bersuara dan untuk menjamin semua penyelesaian konflik atau masalah antarabangsa mestilah melalui PBB. Dan kita perlu tengok kalau dulu pada tahun 2018 ada satu foto yang amat menular di media sosial China, iaitu wakil dari Syria. Dia kelihatan sangat kurang bertenaga duduk di ibu pejabat PBB, dan di luarnya di belakang jendelanya adalah Manhattan yang begitu mewah. Tapi dia sebenarnya beberapa minit yang sebelum itu dia masih cukup bersengama untuk membela untuk negaranya sendiri. Kerana pihak Barat mendakwa Syria sudah menggunakan senjata kimia terhadap penduduk sendiri. Tapi dia sudah membela. Ini sama sekali tidak masuk akal. Ini menjadi satu alasan lagi. Seperti macam senjata pembunuhan besar-besaran di Iraq. Ini merupakan satu alasan. Dia hanya menjeropos Syria sahaja. Tapi ketika beliau bercakap macam ini, Britain dan Amerika Syarikat, wakil dari kedua negara itu langsung berdiri dan keluar. Tak mahu dengar
sebenarnya pembelaan yang begitu boleh dikatakan berasas sama sekali tidak kedengaran oleh kedua-dua negara atau negara barat. Dan sebenarnya khususnya wakil dari Syria ini sudah cakap secara terus terang apa yang menjadi senjata pembunuhan besar-besar justru melukakan Amerika Syarikat. Hanya selepas mesyuarat di PBB saja. Meskipun PBB tidak mengizinkan tindakan ketenteraan terhadap Syria, Amerika Syarikat dan Britain dan Perancis mereka langsung menjadikan satu persekutuan melaksanakan pengeboman terhadap Syria. Dan baru ini kita tengoklah pada bulan ini juga Biden sekali lagi mengesahkan pengeboman kepada Syria. Jadi di mana kedaulatan Syria? Di mana keutuhan wilayah Syria? Dan adakah ini merupakan percobaan juga sama seperti dengan masalah Ukraina yang menjadi tumpuan seluruh dunia? Mengapa tak ada orang memberi tumpuan lagi kepada isu di Syria lagi? Sebenarnya ini semuanya sudah memperlihatkan kalau fungsi PBB dilemahkan, tak ada pihak boleh menyeka negara-negara yang barat yang diwakili oleh Amerika Syarikat. Kerana mereka ada kuasa yang paling besar di dunia ini. Oleh itu, kalau bagi pandangan Satria untuk menyelesaikan berbagai masalah di dunia ini, kalau bagi buat masa ini, platform PBB masih boleh menjadikan satu platform yang boleh memainkan peranannya. Cuma dia perlu dikukuhkan, disertai oleh lebih banyak pihak, ada lebih banyak suara atau tindakan multilateral. Kalau ada sesebuah pihak mereka sudah bertindakan tanpa keizinan atau mandat dari PBB atau melanggar resolusi PBB. Semua negara lain di dunia ini tak boleh diam saja. Perlu secara terus terang mengeluarkan kecaman atau menyokong tindakan dari PBB. Saya ada lebih kurang daripada 2 minit pada waktu ini. Mungkin saya nak kembali pada Cik Khalid. Cik Khalid, selain pada kita melihat kepada jalan penyelesaian yang sangat kabur untuk isu konflik Israel dan juga Palestin ini, mungkin boleh dikongsikan tentang, kita tahu Michael juga antara badan NGO yang terkehadapan apabila ada saja berlaku konflik bukan saja di Palestin ataupun di mana-mana negara-negara yang bergolak, antara yang terkehadapan untuk memberi bantuan yang sepatutnya ataupun yang sewajarnya. Mungkin boleh dikongsikan sedikit tentang perkembangan misi bantuan MyCare. Baik, selepas serangan ke atas Gaza pada tahun lepas, MyCare secara pergerakan kami meneruskan bantuan kecemasan, dan pastinya kebanyakan daripada kita sangat aktif dan sangat prihatin ketika berlakunya serangan. Tapi selepas berakhir serangan kita akan mula kurang prihatin. Itu yang merupakan satu cabaran yang sangat besar dari sudut pergerakan NGO. Sebab kita memerlukan, selepas perang, kita akan, kos sebenarnya yang paling tinggi adalah untuk membangunkan semula Gaza dan membangunkan tempat-tempat konflik. Dan ini memerlukan kos yang sangat besar dan pastinya tidak cukup hanya satu NGO, memang memerlukan banyak rangkaian NGO untuk membantu. Khususnya di Gaza apabila berlakunya sekatan yang sangat ketat ke atas mereka sejak tahun 2007 lagi. Dan pastinya kos-kos yang tinggi ini kebanyakannya perlu bergantung kepada sumbangan negara-negara lah, seperti Qatar, Turki dan sebagainya. Dan pastinya antara negara-negara yang semakin lama yang saya pasti perlu juga mengambil peranan yang besar adalah, saya pasti China juga perlu ambil peranan yang sangat besar untuk membantu. Sebab saya faham di China ni dia punya pendekatan dipanggil peaceful rise, mana meningkatnya dari sudut pengaruh mereka secara aman dan tidak mengambil konflik. Saya setuju dengan Mr. Zhang Hong menyebutkan tentang bagaimana China sangat konsisten dari sudut menekankan pentingnya peranan PBB, dan kita melihat banyak perkara-perkara yang bersifat unilateral dibuat oleh Israel dan US yang menyebabkan banyak perkara masalah berlaku. Jadi saya ingin menyerulah kepada kita semua untuk meneruskan bantuan kemanusiaan ini, bukan sekadar ketika berlaku serangan sahaja, tapi kita ada komitmen yang lebih panjang untuk membangunkan dari sudut pendidikan, daripada sosioekonomi. Dan ini sebenarnya penting untuk kelestarian dan keamanan di sana, yang mana penting adanya satu masyarakat yang kuat untuk memastikan mereka mampu bangkit semula selepas sebarang konflik yang berlaku. So saya jemputlah kepada para penonton untuk dapatkan maklumat lanjut di website MyCare, www.mycare.org.my. Okey.
Baik, terima kasih Encik Khalid Jima. Encik Khalid adalah pengurus penyelidikan dan advokasi Humanitarian Care Malaysia MyCare. Dan sebentar tadi kita bersama dengan Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan kumpulan media Cina CMG yang mana kedua-dua tetamu dan juga panelis pada malam ini berkongsi pandangan melihat kepada jalan penyelesaian berkaitan dengan isu konflik antara Israel dan juga Palestin dan bagaimana usaha ataupun solidariti bersama perlu digerakkan untuk mencipta ataupun untuk membangunkan kedamaian di peringkat serantau ini. Baik, saya kira itu sahaja untuk waktu ini agenda Awani Asia. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.